Terima kasih kerana memilih kami pada waktu ini. 30 minit di Sirius Utama, anda bersama saya, Ruzaini Ruslan. Wanita mati dijerut, rakan sekerja 57 tahun direman. Juga, Sungai Kim Kim kembali tercemar. Kami mulakan Sirius Utama dengan berita menyayat hati ini. Susulan penemuan mayat seorang wanita, Nik Khatijah Nik Mut, dalam keadaan lehernya dijerut di sebuah rumah semalam, seorang lelaki berusia 57 tahun ditahan polis bagi membantu siasatan. Lelaki itu ditahan bagi membantu siasatan kes berkenaan selepas mayat Nik Khatijah 32 ditemukan dalam keadaan leher dijerut di rumah sewanya di Taman Bangi di sini semalam. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Selangor Datuk Fazil Ahmad, suspek direman selama 6 hari bermula hari ini hingga 9 Mac ini bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Semalam, mayat Nik Khatijah ditemukan dalam keadaan lehernya dijerut di bilik ampaian baju di tingkat bawah rumah teres 2 tingkat. Ketika ditemui, mayat Nik Khatijah lengkap berpakaian. Penemuan mayat itu dilakukan rakan sekerja mangsa yang dilaporkan bertemu pemilik rumah berkenaan bagi mendapatkan kunci selepas mereka gagal mencari atau menghubungi Nik Khatijah. Dalam pada itu, kereta milik Nik Khatijah tidak ditemukan di kawasan rumah sewa Allahyarham. Sebaliknya, dijumpai di parkir stesen minyak di Jalan Reko Central 1, lebih 1 km dari lokasi kejadian. Sementara itu, keluarga mangsa meluahkan rasa terkilan dengan perkabaran kematian Nik Khatijah Nik Mut. Menurut sepupu mangsa, seorang lelaki yang enggan dikenali kali terakhir bertemu dengan mangsa ketika majlis perkahwinan saudara mara. Dia turut meminta semua pihak agar mendoakan yang terbaik untuk Allahyarham dan keluarga. Tambahnya, jenazah Nik Khatijah mungkin akan dikebumikan di kampung halaman dekat Besut Terengganu setelah selesai urusan bedah siasat. Mengulas lanjut mengenai tragedi yang menimpa keluarga ini, adik mangsa Nik Nur Akmal Nik Mut berkata keluarganya masih belum bersedia untuk memberi sebarang kenyataan buat masa ini. Dalam pada itu, Allahyarham Nik Khatijah disahkan sebagai kaki tangan Pertubuhan Ikram Malaysia. Justeru pertubuhan bukan kerajaan NGO itu bersedia untuk memberi kerjasama penuh kepada pihak polis bagi membantu siasatan. Pejabat Setiausaha Agung Pertubuhan Ikram Malaysia dalam satu kenyataan memaklumkan pihaknya sudah memberikan kerjasama diperlukan polis dan akan terus berbuat demikian bagi membantu siasatan. Selain itu, kebajikan keluarga dan waris Allahyarham sedang diurus oleh pihak Ikram. 5 pegawai kanan polis Ibu Pejabat Daerah Jempol, IPD Jempol, selesai menerima suntikan vaksin COVID-19 di klinik kesihatan bandar berkenaan. Turut menerima suntikan Ketua Polis Daerah Jempol, Superintenden Hu Chang Hook. Penglibatan pegawai kanan IPD Jempol itu menunjukkan pasukan polis menyokong penuh usaha kerajaan bagi mengekang penularan wabak COVID-19 dan seterusnya menguatkan imuniti badan untuk terus berkhidmat sebagai barisan hadapan. Dalam pada itu, seramai 30 pegawai kanan dan 337 anggota pangkat rendah polis akan menerima suntikan vaksin itu secara berperingkat di klinik yang sama. Pun begitu, terdapat 37 orang yang tidak bersetuju berbuat demikian kerana mengandung, menyusukan bayi, alahan, merancang untuk hamil dan sakit.
Dalam pada itu, petugas di Institut Kanser Negara IKN antara yang terpilih mengendalikan vaksin Pfizer-BioNTech yang sensitif selain memerlukan suhu penyimpanan yang tertentu. Sekaligus, ia menjadi antara 54 pusat simpanan vaksin dalam negara. Vaksin jenis Pfizer-BioNTech memerlukan suhu penyimpanan antara negatif 90 darjah Celsius sehingga negatif 60 darjah Celsius. Ia perlu disimpan di dalam peti sejuk khas dikenali penyejuk beku bersuhu ultra rendah ULTF. Menurut pengarahnya, Dr. Muhammad Anis Harun alias Harun berkata, petugas hanya ada 60 saat atau 1 minit bagi memindahkan vaksin Pfizer-BioNTech yang disimpan dalam ULTF ke dalam kotak sejuk. Petugas perlu menggunakan sarung tangan yang tebal untuk membuka peti simpanan itu. Institut Kanser Negara IKN merupakan salah satu daripada 54 lokasi PSV vaksin sebelum dibekalkan sekitar Putrajaya untuk suntikan. Isu memotong barisan bagi penerima suntikan awal vaksin COVID-19, pihak polis akan mengambil keterangan individu yang mendakwa kaki tangan Setiausaha Kerajaan SUK Negeri Kelantan melakukan perbuatan tersebut. Menurut Ketua Polis Kelantan, Datuk Syafin Mamat, pihaknya sudah menghubungi suspek yang berada di Putrajaya dan menetapkan tarikh bagi merekodkan keterangan tersebut. Dalam siasatan setakat ini, polis sudah mengambil keterangan daripada 7 orang saksi. Sebelum ini, tular di media sosial yang memaparkan tangkap layar mesej mendakwa suntikan COVID-19 kepada doktor, jururawat dan petugas barisan hadapan terpaksa ditangguhkan kerana memberi laluan kepada 200 ahli SUK. Cepat-cepat nak pergi mana tu bang? Aku kat sini lah. Aku tahulah kau comel, tapi kesihatan tu kena jaga. Kau tahu sekarang ni kan, kes dah banyak. Habis tu kenapa kau tinggalkan aku kat sini? Pandai pun. Oi! Bertemu kembali. Masih di Kota Baru, kali ini Polis Kelantan mengeluarkan 5 saman trafik terhadap 2 pelajar yang membonceng motosikal secara berbahaya. Mereka turut memakai baju yang diconteng perkataan kesat terhadap guru di sebelah belakang. Menurut Ketua Polis Kelantan, Datuk Syafin Mamat, pihaknya sudah menerima laporan berhubung tindakan pelajar berkenaan dan siasatan sedang dijalankan mengikut Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil 1955. Pihak Polis Kelantan juga sudah mengambil keterangan daripada kedua-dua pelajar terbabit dan kertas siasatan akan diserahkan kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk tindakan lanjut. Beliau menasihati pelajar-pelajar sekolah supaya menjaga kelakuan dan jangan menunjukkan sikap biadab. Ia dapat dijadikan ingatan kepada ibu bapa supaya memantau kelakuan anak-anak sama ada berada di sekolah atau luar rumah. Akibat memandu terlalu mabuk sehingga merempuh sekatan jalan raya SGR dekat laluan keluar Plaza Tol Damansara, Petaling Jaya, seorang pakar kecantikan ditahan selepas menyebabkan beberapa peralatan rosak. Menurut Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Asisten Komisioner Nik Izani Muhammad Faisal, beberapa peralatan mengalami kerosakan. Ia termasuk seperti papan tunjuk arah, lampu biru SGR dan kon warna oranye. Sementara itu, hasil ujian pernafasan mendapati pakar kecantikan itu berada di bawah pengaruh alkohol melebihi daripada had yang ditetapkan. Pun begitu, wanita itu kemudian dibebaskan dengan jaminan polis. Sungai Kim Kim dekat Pasir Gudang Johor kembali tercemar. Pun begitu, Kementerian Alam Sekitar dan Air sudah mengenal pasti pelepasan sisa terlarang aktiviti industri di kawasan sekitar yang disyaki menjadi punca pencemaran berlaku. Menterinya Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata,
Keadaan itu juga bukan disebabkan pembuangan bahan buangan berjadual seperti insiden pencemaran toksik yang berlaku 2 tahun lalu. Ketika anggota Jabatan Alam Sekitar JAS tiba di lokasi kejadian untuk siasatan, tumpukan minyak seperti yang didakwa penduduk tidak lagi kelihatan, malah tiada bau busuk dikesan kerana hujan lebat sehari sebelumnya. Penerbangan dron turut dijalankan di sekitar kawasan aduan dan anggota penguatkuasa JAS menyusuri Sungai Kim Kim untuk melihat sebarang punca yang boleh disyaki menyebabkan pencemaran. Bagaimanapun, tiada sebarang kesan pencemaran ditemui. Justeru, penduduk yang melihat kesan pencemaran, terutama di sungai, diminta untuk segera menghubungi JAS serta-merta. Semalam, JAS Johor dilaporkan mengesyaki pembuangan sisa kimia lebih besar berlaku di Sungai Kim Kim berbanding insiden pencemaran sisa toksik yang berlaku di situ 2 tahun lalu. Sementara itu, di Batu Pahat, pengusaha sebuah kilang tahu diberi notis amaran 14 hari selepas gagal menyediakan tempat tinggal selesa dan selamat kepada 168 pekerja warga asing. Menurut Pengarah Tenaga Kerja Negeri Johor, Nasir Kasim, tempat tinggal yang tidak kondusif dan tidak mematuhi tahap keselamatan antara kesalahan yang dilakukan. Malah kemudahan tandas dan tempat memasak juga tidak disediakan dengan baik sehingga pekerja terpaksa memasak di dalam bilik sendiri yang tentunya mengundang risiko. Pihak Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia JTKSM akan mengambil tindakan berat berkenaan situasi ini. Jika sabit kesalahan, majikan dan penyedia tempat tinggal boleh dikenakan denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. AirAsia Group Berhad dalam rancangan memperkenalkan perniagaan baharu yang digelar taksi terbang tidak lama lagi. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya Tan Sri Tony Fernandez, produk baharu berkenaan bakal dilancar awal tahun hadapan. Ketika perniagaan penerbangan terkesan teruk akibat pandemik COVID-19, AirAsia terus berkembang dalam ruang digital. Bermula dengan melancarkan super app iaitu aplikasi yang menawarkan perkhidmatan daripada perjalanan dan beli belah tahun lalu, AirAsia dijangka mengadakan perkhidmatan e-hailing sendiri April nanti. Dan untuk projek mega jangka panjang pula, taksi terbang yang disasar Tony bermula tahun depan akan didatangkan dengan 4 tempat duduk dan dikuasakan oleh quadcopter. Terdahulu, AirAsia bekerjasama dengan Pusat Inovasi dan Kreativiti Global Malaysia, MAGIC, untuk mengembangkan perkhidmatan penghantaran melalui drone. Baik, teruskan bersama kami dalam series utama, menarik dalam sukan selepas ini. Gimnas negara tunggu vaksin. Dalam membudayakan normal baru, penggunaan perkhidmatan digital mampu melancarkan lagi urusan seharian kita. Ikuti contoh Adam mengadaptasi normal baru di tempat kerja. Sebelum memasuki bangunan, dia menggunakan aplikasi MySejahtera untuk membuat penilaian kesihatan kendiri bagi memastikan dirinya berisiko rendah dan mendaftar masuk ke lokasi. Kemudian, dia merekodkan kehadirannya di portal SpotMe. Di dalam lift, Adam dan pegawai-pegawai lain berdiri mengikut penjarakan sosial yang betul. Sebelum ke mesyuarat, Adam menyemak dokumen yang diperlukan menerusi sistem DDMS. Semua pegawai duduk dengan jarak 1 meter. Mesyuarat ini juga dilaksanakan secara telesidang menggunakan MyGov.UC. Ekonomi pasca COVID-19 ternyata mencabar, namun telah membuka peluang pekerjaan baru, terutamanya dalam ekonomi digital. Ini mendorong Khairul untuk meningkatkan kualiti hidupnya. Dia mendapatkan maklumat tentang memulakan perniagaan di portal Malaysia Biz. Dalam mengadaptasi normal baru ini juga, anaknya sedang giat mengikuti pembelajaran secara dalam talian. Demi masa depan keluarganya, Khairul membuat keputusan untuk mendaftarkan perniagaan barunya. Tahukah anda tentang pendigitalan KKM? Pesakit kes ringan seperti Laila kini boleh menempas slot temujanji secara dalam talian di portal MyHealth. Di klinik, jururawat menjana surat pengesahan dan pengakuan pegawai Laila menerusi EGL. Sementara itu, Dr. Muizzuddin sedang memberikan penilaian kesihatan susulan secara maya.
apabila tiba giliran Laila, dia menerima rawatan yang sewajarnya. Dr. Muizzuddin kemudian merekodkan maklumat kesihatan pesakit ke dalam sistem HIS. Kita harus bergerak seiring dengan perubahan masa. Pendigitalan ialah normal baru. Kita guna, kita sokong, kita mampu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama saya Mikael Cardona untuk mengetahui keadaan cuaca pada ketika ini. Angin serantau pada hari ini adalah dari arah timur laut dengan kelajuan yang lemah iaitu sekitar 10 sehingga 20 km sejam. Ketinggian ombak juga tidak melebihi 2.5 meter. Menerusi laman sesawang rasmi Met Malaysia, tiada sebarang amaran angin kencang dan juga laut bergelora yang dikeluarkan buat masa ini. Dan untuk makluman para penonton, negara kita kini berada pada fasa akhir monsun timur laut dan dijangkakan akan berlanjutan sehingga pertengahan Mac nanti. Secara amnya, kelembapan adalah sangat sedikit dan udara lebih kering di semenanjung Malaysia berbanding di negeri Sabah dan juga di negeri Sarawak. Cuaca cerah dan panas berlaku di hampir kesemua negeri di semenanjung Malaysia. Dalam tempoh cuaca yang kering dan panas ini, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa meminum air yang secukupnya, mengurangkan aktiviti di luar rumah serta tidak membuat sebarang aktiviti pembakaran terbuka. Walau bagaimanapun, keadaan hujan dan juga ribut petir di 1-2 tempat kini sedang berlaku di pedalaman Perak, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga di Putrajaya. Keadaan ini dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke malam nanti. Berbeza pula di negeri Sabah. Hujan dan ribut petir di 1-2 tempat sedang berlaku di kesemua bahagian di negeri tersebut. Hujan yang berlaku ini boleh berterusan sehingga ke awal malam nanti. Manakala untuk negeri Sarawak pula, ribut petir di 1-2 tempat hanya berlaku di kawasan pedalaman Sarawak yang melibatkan bahagian Kapit yang dijangkakan sehingga ke malam nanti. Seterusnya kita beralih ke paparan model numerikal hujan untuk mengetahui apa yang akan berlaku untuk hari esok 3 Mac 2021. Baiklah, semenanjung Malaysia masih lagi akan mengalami keadaan yang kurang hujan di kebanyakan negeri dan cuaca agak panas. Dan dijangkakan ribut petir masih boleh berlaku di negeri Perak menjelang petang esok. Namun di negeri Sabah, hujan akan berlaku di pantai barat dan dijangkakan akan reda menjelang tengah hari esok. Ribut petir akan berlaku di bahagian tengah Sarawak menjelang pagi dan juga pantai barat Sabah. Manakala untuk keadaan petang esok pula, masih lagi keadaan ribut petir di bahagian Kudat dan juga Sandakan serta pantai barat sehingga ke malam manakala cuaca baik di sebelah petang di negeri Sarawak. Baiklah, sebelum kita berpisah, kita ikuti ramalan cuaca 3 hari bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Kejohanan badminton terbuka Switzerland 2021, pasangan beregu wanita kebangsaan Perli Tan dan M. Tina mencipta sejarah paling manis negara apabila muncul juara selepas menudukkan pilihan ketiga dari Bulgaria, Gabriela Stoeva dan Stefani Stoeva. Dalam aksi yang berlangsung di Basel ini, pasangan muda negara pada awalnya hampir tewas pada set pertama meskipun mendahului 11-3 pada awal permainan sebelum lawan mereka bangkit untuk menyamakan kedudukan 14-14. Bagaimanapun, Perli Tina berjaya menampilkan aksi meyakinkan untuk meraih kemenangan 21-19 pada set pertama. Pada set kedua, mereka mendahului permainan 6-2 sebelum lawan mereka bangkit untuk menjadikan kedudukan 10-10. Gandingan muda negara itu akhirnya berjaya menemui rentak kemenangan untuk menamatkan permainan 21-12 sekaligus meraih kejuaraan sulung mereka buat kali pertama tahun ini. Keputusan itu membolehkan Perli Tina melonjak senarai 20 terbaik dunia. Beralih ke sukan berbasikal, Carlos Quintero dari Colombia memenangi Grand Prix GP Gondokmus di Turki. Pelumba berusia 35 tahun itu menyudahkan perlumbaan 103.5 km untuk gelaran juara keduanya selepas memenangi GP Vilo Alanya 2 minggu lalu. Sementara rakan sepasukan Michael Eob dari Eritrea di tempat kedua dan Franklin Elchibold dari pasukan Panama East Cultura y Valores di kedudukan ketiga. Sehari sebelum kemenangan pertama Carlos, pelumba pecut Malaysia Muhammad Harif Saleh menjuarai GP Velo Manavgat. Sementara itu dalam GP Mediterranean, Muhammad Harif menamatkan perlumbaan di tempat keempat, manakala rakan sepasukan Ilwandi Lakasek dan Wan Abdul Rahman Hamdan masing-masing di kedudukan ke-6 dan ke-8. Pasukan Tenaga Nasional Berhad TNB menetapkan sasaran tinggi bagi memenangi ketiga-tiga piala yang dipertandingkan musim ini. Ketua Pegawai Perkhidmatan Korporat TNB Muhammad Arif Zainal berkata, sasaran diletak kerana disiplin serta semangat juang yang tinggi diberikan pemain TNB berbanding pasukan lain. Tiada perbezaan ketara di antara pasukan TNB dan pasukan lain kerana tiada penyertaan pemain import untuk Liga kali ini. Nama TNB semakin gah di persada dunia dan bukan lagi dianggap jago kampung. TNB akan membuka tirai kejohanan bertemu juara bertahan Universiti Kuala Lumpur UniKL dalam aksi Piala Sumbangsih di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil Jumaat ini. Manakala pasukan TNB Thunderbolts pula bakal bertemu pasukan Maybank dalam aksi pembukaan sehari sebelum itu. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih TNB Nur Azlan Bakar berkata, ketiadaan pemain import untuk kejohanan tahun ini bakal menjadikan persaingan sengit dalam merebut kejuaraan Liga, Piala Sumbangsih dan Piala TNB. Kali terakhir TNB jadi juara tahun 2010. Menjelang Sukan Olimpik Tokyo Julai nanti, Ratu Gimnastik Negara Farah Ann tidak akan ke mana-mana sehingga suntikan vaksin COVID-19 diberikan. Perkara ini ditegaskan Ketua Jurulatih Gimnastik Artistik Wanita Negara Eng Shu Wai bagi menjamin keselamatan atletnya. Menurut Shu Wai, pihaknya masih menunggu kebenaran daripada Kementerian Belia dan Sukan KBS mengenai tarikh suntikan gimnas negara itu. Tambah beliau, biarpun tidak menyertai mana-mana pertandingan di peringkat global, namun Farah Ann sentiasa bersemangat tinggi dan tidak sabar untuk mempamerkan aksinya di Tamasya Sukan Olimpik Tokyo itu nanti. Kini fokusnya hanya kepada program Road to Tokyo dan dalam fasa terakhir persiapan ke Olimpik Tokyo 2021. Gimnas cantik ini mengesahkan tiket ke Olimpik Tokyo selepas mencatat keputusan memberangsangkan di Kejohanan Gimnastik Artistik Dunia 2019 di Stuttgart, Jerman. Ia sekaligus menamatkan penantian selama 20 tahun untuk melihat gimnas wanita Malaysia beraksi di pentas Olimpik selepas Auli Yan pada Olimpik 2000 di Sydney. Baik, sekian dulu series utama buat masa ini. Kami tinggalkan anda dengan visual kemeriahan sambutan ulang tahun kelahiran Ketua Pegawai Eksekutif Sirius TV, Tuan Haji Khairuddin Abdul Rahman siang tadi. Mewakili kru penerbitan, kami mengucapkan semoga sentiasa ceria dan sentiasa di bawah lindungan ilahi.
Haji, kami di TV Network ingin mengucapkan selamat hari jadi yang ke-62. Semoga panjang umur, murah rezeki. Tuan Haji Dwi at Serious Work, we like to wish you a very happy birthday. Semoga murah rezeki, panjang umur dan sehat selalu. And we wish you Assalamualaikum Tuan Haji. Kami daripada tim TNT ingin mengucapkan Hai, kami dari Studio Operations ingin mengucapkan Selamat Hari Jadi ke-62 Tuan Haji. Semoga panjang